Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balkis binti Mat Nazi. Saya daripada kelas 4 Al-Farabi. Hari ini saya akan membentangkan dan menerangkan mengenai aplikasi pantulan gelombang, pembiasan gelombang, pembelawan gelombang dan interferens gelombang dalam kehidupan seharian kita. Baiklah, kita akan mulakan dengan pantulan gelombang. Terdapat pelbagai aplikasi pantulan gelombang dalam kehidupan seharian kita. Dan antaranya ialah teknologi sonar. Teknologi sonar ini ialah teknologi pemantulan ultrasonik yang membantu mengesan ikan yang berada di dasar laut. Jadi, dari segi teori, signal elektrik volta rendah dari transmitter akan ditukarkan kepada gelombang bunyi oleh transducer. Transducer berada di sini. Dan kemudiannya akan dipancarkan ke dalam air. Jadi dekat sini ada ikan. Jadi, gelombang bunyi akan dipantul balik ke permukaan apabila mengenai objek dalam air, iaitu ikan yang berada di sini. Sekali lagi, gelombang bunyi akan ditukar kepada signal elektrik oleh alat penerima, seterusnya dihantar kepada skrin paparan untuk menunjukkan bahawa terdapat ikan di dasar laut. Jadi, ia membantu nelayan untuk mendapatkan ikan yang banyak. Seterusnya saya akan terangkan mengenai pembiasan gelombang. Sebelum itu saya akan terangkan apa itu cape dan apa itu bay. Cape ini ialah tanjung dalam bahasa Melayu. Tanjung ialah kawasan air cetek, manakala bay dalam bahasa Melayu ialah teluk, ialah kawasan air dalam. Sebelum menghampiri pantai, muka gelombang air hampir lurus dan selari kerana gelombang air bergerak pada kelajuan yang seragam. Seperti ini. Dia berada dalam keadaan yang lurus, hampir lurus. Jadi, apabila gelombang air merambat ke tanjung, laju gelombang air berkurang menyebabkan panjang gelombang kecil. Ini ialah tanjung. Jadi, laju gelombang air yang asalnya lurus bergerak ke sini, dia menyebabkan laju gelombang air berkurang dan sekaligus menyebabkan panjang gelombang pun kecil. Kita perhatikan dekat sini, gelombangnya besar, tetapi bila menghampiri tanjung, gelombangnya menjadi kecil. Muka gelombang air yang menuju ke arah teluk bergerak dengan kelajuan yang lebih tinggi dan panjang gelombang yang lebih besar. Di sini, muka gelombang air ini dia bergerak sama dengan pergerakan air ke arah tanjung, tapi dia mempunyai kelajuan yang lebih tinggi dan panjang gelombang yang lebih besar. Berbanding dengan gelombang di bahagian tanjung, gelombang di bahagian teluk lebih besar. Jadi, hal ini menyebabkan muka gelombang membengkok dan mengikut bentuk pantai. Ini adalah bentuk pantai. Pembiasan gelombang air menyebabkan tenaga gelombang ditumpukan pada kawasan tanjung, menyebabkan amplitude ombak lebih tinggi. Di kawasan teluk, tenaga gelombang disebarkan ke kawasan yang lebih luas, menyebabkan amplitude ombak lebih rendah dan air lebih tenang. Disebabkan kawasan di bahagian teluk ini lebih luas, menyebabkan ombak menjadi lebih rendah, dan di kawasan air di bahagian teluk akan lebih tenang. Seperti ini. Ini ialah bahagian tanjung dan yang ini pula adalah bahagian teluk. Kita lihat dekat sini dia punya ombak akan lebih kecil, dan di bahagian sini pula ombaknya akan lebih besar. Dan air di sini adalah lebih tenang.
Baiklah, kita akan teruskan dengan pembelauan gelombang. Okey, pembelauan gelombang adalah suatu fenomena penyebaran gelombang apabila ia bergerak menerusi celah sempit atau menempuh halangan kecil. Pembelauan gelombang boleh berlaku dalam 3 keadaan, iaitu dalam keadaan air, cahaya dan bunyi. Bunyi dapat tersebar apabila ada ruang dan halangan. Jika ada halangan, bunyi dapat didengar dengan nyaring. Baiklah, apabila frekuensi tinggi, panjang gelombang adalah rendah, maka pembelauan kurang jelas. Sistem mikrofon dan pemancar pada fon kepala, iaitu di sini, menghasilkan gelombang bunyi yang berinterferens secara memusnah dengan bunyi sekeliling yang hingar. Disebabkan itulah, pemandu kapal terbang tidak akan mendengar suara yang hingar kerana terdapat gelombang bunyi yang berinterferens secara memusnah.